السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini tazkirah terakhir saya di sini, dan satu pengalaman yang baik. Pertama kali saya menjalani Ramadan bersama tuan-tuan di pusat pengajian ini. InsyaAllah panjang umur, jumpa lagi pada tahun depan insyaAllah tuan-tuan. Dalam pertemuan yang terakhir ini tuan-tuan, secara ringkas saya ingat saja 3 perkara yang saya nak berkongsi, pesanan yang mana pesanan ini lebih sebenarnya untuk saya tuan-tuan. Pertama, berkenaan dengan, bukan dia kata penyakit, tapi ujian untuk orang yang solat, orang yang baik-baik ini. Beberapa hari lepas saya tertangkap di telinga saya ada orang sebut entah dia kata macam lebih kurang, dia kata solat ke tak ni orang bazar Ramadan, dia kata macam tu. Tarawih ke tak orang bazar Ramadan. Lepas tu dengar kawan tu dia gelak, nada tu bunyi macam mencemuh. Saya tertangkap, terasa tuan-tuan, dia kata ni orang solat ke tak orang bazar Ramadan. Dia kata macam tu. Saya terasa sebab saya ada pengalaman 2 tahun berturut-turut ikut pak saudara pergi bazar Ramadan. Memang nak solat apa mencabar tuan-tuan. Kita pukul 3 petang tu dah kena duduk di bazar Ramadan, buka kemah, buka payung kan. Asar tu memang tengah-tengah orang tengah ramai datang. Maghrib pun kat situ dah. Kemudian Isyak balik tu paling awal pun orang dah azan Isyak. Waktu tengah tarawih memang mencabar untuk solat tarawih tuan-tuan. Jadi dengan keadaan sekarang ni dah tenang, tuan-tuan, kita dapat dapat melaksanakan solat berjamaah tarawih dan sebelum itu Isyak di rumah Ta'ala di surau ini satu nikmat yang kita kena syukur tuan-tuan. Dan baki masa yang ada ni kita kena ambil ruang dan peluang pulun betul-betul tuan-tuan rahmati Allah. Dan apabila disebut pasal nikmat, dia bukan untuk kita banding duk kata aku 10 aku penuh ni, datang ni orang lain tak. Kita tak tahu keadaan orang. Sebab itu saya teringat pesanan Ibnul Mubarak. Dia kata satu benda yang aku paling takut berlaku terhadap orang yang salat, ahli salat ini, ialah ujub. Tuan-tuan, saya dah pernah sebut, tapi yang ni duk ingat selalu tuan-tuan. Ujub. Lalu orang tanya ujub tu apa? Tuan-tuan dengar, dah biasa nak berkaitan dengan ujub kan. Dia lalu disebut, dan ni yang mudah je ucapan dia tapi melekat. Dia kata al-ujub an tara fi nafsika ma la tara fi ghairik. Al-ujub an tara fi nafsika ma la tara fi ghairik. Ujub itu kamu melihat pada dirimu ada kelebihan, ada sesuatu yang tak ada pada orang lain. Maknanya kita banding, aku datang surau, aku tarawih ni. Orang lain tengok jiran bawa balik bazar Ramadan, tak, kita merasakan kita ni lebih daripada orang lain. Kita tak tahu tuan-tuan. Boleh jadi 2 rakaat dia tarawih yang dia sempat sebabkan berniaga itu lebih tinggi pahala di sisi Allah SWT banding kita kan. Kita tak tahu. Jadi sebab itu ingatan yang pertama saya ingat Allah, jangan kita ni termasuk dalam talbis iblis, belitan iblis, kita syok sendiri tuan-tuan. Itulah yang pertama tuan-tuan rahmat Allah. Yang kedua, 10 terakhir Ramadan ni dia mood pula lah, semangat kan. Semangat. Cuma mungkinlah nak imbangkan dengan keadaan ini dengan sebuah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim. Nabi pernah pesan kepada sahabat Nabi, dan
benda yang dipesan ni berlaku pada banyak keadaan, banyak hadis ni tuan-tuan. Satunya hadis ni riwayat Muslim, Nabi sebut saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu lan yudkhilal jannata ahadan amaluh. Kemudian di akhir Nabi sebut wa'lamu anna ahabbal amal ila Allah adwamuhu wa in qalla. Itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh pecahkan kepada 3 pesanan yang terperinci. Pertama, Nabi sebut saddidu wa qaribu. Maksudnya nak ibadah ni, buat ibadah sedang-sedang semampu kamu. Nabi tegur para sahabat Nabi pada ketika itu, dan dalam hadis lain ada tambahan di awal itu. Nabi sebut inna ad-dina yusrun, agama dia mudah, walan yushaddad din illa ghalabahu. Tidak ada seorang pun yang memaksa-maksa dalam agama melainkan dia akan kalah. Dia sendiri akan kalah, tuan. Kemudian Nabi sebut saddidu wa qaribu. Buat ibadah ni yang sedang-sedang, ikut mampu kamu. Cuma dalam banyak keadaan kita buat kurang daripada yang kita mampu kan. Tu biasa dia. Itu hal keadaannya. Tapi saya ingat tuan-tuan kita yang baik-baik ni, boleh jadi kita buat over lebih yang kita mampu. Yang ni Nabi pesan. Jangan sampai begitu. Bagaimana tuan-tuan? Masuk saja 10 terakhir Ramadan ni berlaku beberapa keadaan yang bercanggahan dengan sunnah Nabi ini. Iaitu apabila kita buat sesuatu yang sunat sehingga mengabaikan yang fardu, mengabaikan yang wajib. Ada orang pulun qiyamul lail, nak kejar Lailatul Qadar, esok pergi office, dia mama dia ni, dia jadi tak produktif. Ini tak kena tuan-tuan. Kita buat yang sunat jangan sampai maka menggadaikan yang wajib, yang fardu. Itu benda yang pertama. Itu Nabi sebut saddidu wa qaribu, buat yang semampu kamu, kadar kemampuan kamu. Jangan sampai lebih itu. Itu yang pertama. Sebab itu di negara Arab, mereka bulan nak kejar nak kejar Lailatul Qadar ni, mereka cuti. Tempat kita nak cuti, takkan Ustaz berkira kan, baik cuti raya kan, cuti 10 Ramadan ni, dalam cuti tak banyak, itu kita lah. Tapi itu bukti kesungguhan. Dan kita boleh buktikan lagi nanti Sabtu Ahad kan, ujung Sabtu Ahad nak ujung ni, tengok kita di mana. Ada orang banyak pergi ke bazar Ramadan, pergi ke bazar cari baju raya, itu tak akhir lah. Kat situ membuktikan kesungguhan kita. Kita mungkin beraktikaf, itu bagus tuan-tuan Allah. Kita buat dalam ruang dan peluang yang ada, tanpa mengabaikan, tanpa menggadaikan kefarduan yang lain. Itu yang pertama, saddidu wa qaribu. Kemudian Nabi sebut, kenapa Nabi sebut tadi? Nabi kata wa abshiru. Bergembiralah. Fa innahu lan yudkhilal jannata ahadan amaluh. Bergembiralah. Jangan duk pulun sangat sampai lebih ni. Sebab tidak ada seorang pun yang masuk syurga hasil amalan dia. Dan ini is good news. Nabi kata ini berita baik. Kita duk pulun beramal, memang kita nak syurga tuan-tuan. Tapi Nabi kata tak ada seorang pun masuk syurga dengan amalan dia. Kalau macam tu tak payah beribadah lah. Tak. Kita syurga dengan apa tuan-tuan? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Dah tu yang dalam hadis Nabi duk janji buat sekian dapat syurga, buat ni dapat ni, tu apa benda pula kan? Itu kita kena faham. Syurga ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi pada siapa dia nak, dan Allah tak buat sekian ni. Tapi ada syarat dia. Kamu jangan langgar syarat yang lain pula kan? Kita jangan lupa hadis-hadis Nabi sebut tentang orang yang tak masuk syurga. Orang yang blacklist, yang di senarai hitam masuk syurga. Jadi syurga ini bukannya untuk kita tuntut. Ya Allah, bukan kata akhirat, saya buat yang aku buat yang kau suruh. Buat sekian dan kau janji syurga. Yang aku tuntut. Tak tuan-tuan. Bukan. Allah bagi atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, atas rahmat Allah, atas perkenan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara pertama sekali yang Allah akan buat, apabila Allah berkenan kepada kita, Allah ampunkan kita. Itu asas mula-mula sekali. Kalau Allah tak ampunkan kita, tak akan dapatlah syurga tuan-tuan. Sebab itu kita kembali kepada Ramadan ini, reward, ganjaran yang paling besar yang Nabi sebut apa benda tuan-tuan? Keampunan kan? Man qama Ramadan, siapa yang bangun Ramadan, hidupkan Ramadan, imanan wa ihtisaban, penuh iman, penuh harapan,
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan dosa dia yang telah lalu. Itu asas mula-mula tuan-tuan. Kadang boleh jadi orang dia dah materialistik. Macam tak syok aja janji puasa kan. Orang cakap dah dapat syurga, apa, syurga besar kan, dapat ni bidadari beratus orang, barulah sesyok sikit dah. Tapi Nabi janji dapat keampunan. Walaupun kita mungkin tak sedar, keampunan itulah asas dia. Allah suka kepada kita. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi sebut 3 golongan yang malang, yang celaka ni. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu. Celaka orang ni orang ketiga Nabi sebut. Orang yang apabila Ramadan datang dalam hidup dia, kemudian Ramadan berlalu, tengok Allah tak ampunkan dia. Ini yang besar. Dan Allah nak ampunkan itu, Allah nak berkenan tuan-tuan, dia tengok pada apa? Pada kesungguhan kita. Kesungguhan kita beribadah 10 bulan Ramadan, 10 terakhir Ramadan ni, apa kesungguhan kita yang kita buat. Sudah tentu dalam kadar kemampuan. Allah Maha Adil tuan-tuan. Allah adil menilai. Tak sama tuan-tuan, orang yang bekerja, sibuk bekerja, dia boleh buat 8 rakaat ataupun boleh buat 20 rakaat banding dengan imam yang memang kerja dia imam, dia pun buat 20 rakaat juga. Saya nak bayang macam tu lah. Tak sama. Patutnya mungkin imam tu dengan kadar masa, ruang kemampuan dia boleh buat 200 rakaat lah. Dia boleh buat 40 rakaat. Tapi seorang ni yang bekerja, dengan tu dia boleh buat 20 tu, satu benda yang ni tuan-tuan. Dan tak sama. Ada satu surau, tempat dia buat 20, 10 suku habis. Ada tempat lain buat 8 tapi habis 10 setengah. Dia bukan pada angka semata-mata. Penilaian Allah Maha Adil. Saya baru jumpa, saya mengajar di KL 2 hari lepas. Seorang jemaah ni, dia duduk Seremban, kerja ke LCC. Tanya, bertolak naik bas, dia naik bas. Tiap-tiap hari bulan naik bas. Bertolak pukul berapa? Bas sana. Rupanya ramai tuan-tuan. Dalam 5 buah bas kata. 50 bas tu biasa. Dari Seremban direct ke LCC. Dia kata bas paling awal pukul 5. Paling lewat pukul 5.30 pagi. Maknanya kata sahur atas jalan tu. Balik. Habis kerja balik pula sana. Sampai pukul apa? Pukul 8, tak berapa, pukul 9. Kadang Allah kita dengar, ya Allah, kita ada masa. Dan saya bayangkan kalau orang macam ni, dia boleh lagi usaha untuk tarawih, untuk ni. Saya rasa 2 rakaat dia mungkin lebih besar daripada 8, 20 rakaat kita. Usaha tuan-tuan. Jadi keadaan kita ni berbeza, kita buat yang terbaik, yang kesungguhan yang kita boleh buat, dan Allah Maha Adil menilai tuan-tuan Allah. Itu ni. Jadi jangan kita duk pulun. Sebab itu tadi kebetulan tadi saya buka puasa di surau saya, duk sembang dengar, kita kena banyak mendengar lah, dengar jemaah sembang. Ada dia sembang sama-sama dia orang. Dia kata buat 20 ni. Dia nak buat 20 tapi macam tu. Aku dia kata masuk 12 rakaat tu dah aku dah ngantuk lah, dia cerita. Semalam sudah sedar dah imam dah tahiyat dia kata. Tuan-tuan, ini nak kena ingatkan. Ibadah bukan macam tu. Nabi pernah tegur sahabat Nabi yang solat sampai gantung, letak tali untuk menyandar. Nabi marah. Solat bukannya pertunjukan perbuatan semata-mata, dia ialah penghayatan. Kalau kita ngantuk, kita ngantuk, tahan, tidur dulu. Tidur. Kita buat dalam keadaan sedar, dalam keadaan penghayatan. Itu dia tuan-tuan. Jangan duk pulun. Aku nak sebelum Ramadan ni nak buat ratus ni. Kita duk tengok pada angka. Tak. Allah menilai pada keikhlasan, kesungguhan, penghayatan kita dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Itu bahagian yang kedua yang disebutkan. Wa abshiru, bergembiralah. Kerana tak ada seorang pun masuk syurga dengan amalan dia. Tapi pada dengan rahmat Allah, dengan perkenan Allah, sebelum itu dengan Allah ampunkan kita. Sebab itu benda yang Nabi ajar apabila kita duk rasa malam tu Lailatul Qadar, apa benda tuan-tuan? Minta ampun kan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu benda paling asas. Banyak-banyak minta ampun, banyak minta kemaafan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat itu pesanan yang kedua. Kemudian Nabi sebut tadi ta'khir wa'lamu, ketahuilah inna ahabbal amal ila Allah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling Allah suka, kita ibadah untuk nak dapat perkenan Allah, nak tahu apa yang taste,
Selera Allah. Nabi yang paling tahu cara ibadah, cara kehendak Allah Ta'ala. Dan ni Nabi sebut. Jadi kita kena ikut tuan-tuan. Nabi kata, amalan yang paling Allah suka, adwamuhu wa in qalla. Yang sikit, yang berterusan walaupun sikit. Jadi ni kita kena ingatkan diri kita, mind setting kita, cara pandang kita, cara fikir kita sepanjang 10 Ramadan terakhir ni. Iaitu, apa yang kita nak buat dalam baki masa yang ada ni tuan-tuan, dengan bayangan, dengan gambaran, dengan azam, ibadah aku buat ni, aku nak sambung buat lepas Ramadan. Dia jangan habis Ramadan tu. Sebab itu ada pesanan disebut, kun abdan rabbaniyan, wala takun abdan ramadaniyan. Jadilah hamba Tuhan, jangan jadi hamba Ramadan. Ini sikap keadaan. Orang bulan Ramadan dia pulun. Habis Ramadan berhenti. Tak, bukan begitu. Allah tak suka. Yang Allah suka berterusan. Sebab kita pulun-pulun, tuan-tuan, bulan terakhir ni, tapi kita ada azam. Yang aku buat ni, aku nak, sebahagian aku nak teruskan lepas Ramadan. Nak kita baca Quran, habis 1 juzuk lah sehari. Mungkin di luar Ramadan kita tak dapat, tapi aku dah set paling kurang setengah juzuk sehari. Setiap kali lepas Ramadan aku buat. Qiyamul Lail sebelum ni buat apa. Ramadan kita teruskan. Yang tu tuan-tuan. Makna kata Ramadan jadi sebagai titik mula untuk amalan yang berterusan insya-Allah tuan-tuan. Baik. Itu pesanan saya yang kedua lah, rangkuman daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama saya sebut pasal ujub kan. Yang kedua pasal mind setting kita beribadah untuk baki terakhir Ramadan ini. Dan yang ketiga saya nak sebut tuan-tuan rahmat Allah, seputar akhir Ramadan ini juga ruang dan peluang kita banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu antara ibadah yang Nabi tekankan juga, banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tuan-tuan jangan lupa kita diajar bijak untuk memilih masa dan ketika. Ada doa ini, ada tempat dia yang lebih afdal kan, ada masa dan keadaan yang mustajab kan, diajar. Secara asal dia bila-bila masa pun kita doa Allah terima, tapi ada tips and trick dia, tempat mana yang lebih afdal, masa mana yang lebih ni, yang tu kita kena manfaatkan tuan-tuan. Antaranya tuan-tuan rahmati Allah, berdoa dalam solat. Jangan kita abaikan, terlepas pandang peluang berdoa dalam solat, tapi kita buat di luar solat. Dalam solat ada 7 tempat kita berdoa. Nabi sebut yang daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada iftitah, kemudian rukuk, i'tidal, itu semua tempat-tempat berdoa. Tapi dalam 7 itu ada 2 yang paling ada ruang yang luas dan masa yang panjang, ialah tuan-tuan ketika sujud. Satu. Dan itu biasa kita buat. Dan yang jarang juga diberi perhatian ialah ba'da tasyahud qabla salam. Selepas tahiyat sebelum salam. Ini jadi penekanan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kita solat qiyamul lail sendiri-sendiri malam ni, bila-bila tuan-tuan 10 ni, kita latih, kita biasakan untuk berdoa dalam solat tuan-tuan. Yang segala kita nak rangkap doa yang kita hafal, apa yang kita nak sampaikan tuan-tuan, kita bawa masuk dalam solat. Tak dalam sujud, lepas tahiyat sebelum salam. Yang tu kita doa. Kalau tak puas lagi, lepas kita bagi salam, kita angkat tangan, teruskan, tak apa tuan-tuan. Yang kurang cantiknya atau kurang bijaknya sebelah kita tahu ni, time tu kita tak doa. Tak. Kita lepas bagi salam baru kita angkat tangan. Sampai. Tapi ilmu tu pun kita tahu. Dan yang tu ditekan tuan-tuan. Jadi bayar berjemaah payahlah. Kalau sembahyang seorang-seorang tuan-tuan kita boleh buat. Tak. Kita buat doa tadi dalam solat. Mudah-mudahan itu lebih mustajab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat sekadar itu tuan-tuan. Mudah-mudahan panjang umur, kita jumpa lagi selepas pada Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita dalam bulan Ramadan, dan ada rezeki untuk tuan-tuan hari ini. Saya tutup dulu majlis, sebab saya berikan. Sekadar itu, mohon ampun dan maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.